boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan? Boleh dikeluarkan dengan dividennya sekali. Wow. Sebab simpan aset. Aduh. Mana ni? Makeup dah on point. Mana? Kita nak keluar mana ni? Makeup sis dah on point. Kita kena ajak orang ni, kita kena lepak ni. Ajak siapa Siapakah yang bakal menjadi mangsa sis? Hari tu dia ajak lepak tau. Tapi asyik tak jadi. Okey, tanya dia free ke tak ni. Hello, Assalamualaikum. Sis. Tak, ni nak tanya ni. I tengah free ni kebetulan. I tengah lalu area rumah you ni. Free tak? Jomlah kita lepak-lepak jap. Boleh Okay, I datang ambil you. Sekarang. Siap cepat. Okay, see you. Okay, dah sampai. Okay, kita nantikan siapakah yang akan menjadi passenger princess I. Okay, dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk kereta pinjam sis. Kantor. Jangan kita tahu lah kereta pinjam. Cantik kereta you. Dah minum ke? Minum. Inilah dia. Yes, Passenger Princess I untuk episod kali ini. Uyana Arshad. Oh my god. Passenger Princess Yes. Mana ada queen? Okay lah queen. Tapi kena bayar. Jangan lupa rate I 5 bintang. Oh my god, how are you? Good, Alhamdulillah. You sihat? Alhamdulillah. Okay, I akan bawa you berjalan-jalan. Sebab kita ada banyak masa hari ni. Okay, so how are you? Oh my god, apakah perkembangan sis? Alhamdulillah, sihat, doing well, doing fine. Bergembira dengan keluarga. Okay. I kan, like kita when the last time kita jumpa dulu kan dah lama bertahun-tahun lepas kan. So I have to tell you that I'm really proud. Like seeing mana Uyaina berada sekarang. I sangat proud. I macam oh my god, I kenal dia masa dia macam baru je menang menang pertandingan dan sebagainya. Jadi BJ. Betul. So yeah, honestly I macam sangat-sangat berbangga lah that where you are now. So sekarang ni ada pergi luar negara lagi ke buat syuting Kau tak mata nak keluar. Aku ni kereta pinjam aku asyik bukan. Signal aku tak tahu kat mana. Wow. For now, I masih lagi mengacara. Okay. Berlakon ada, tapi sangat-sangat memilih skrip dan naskah. Okay, and kalau I rasa macam ada skrip yang berbaloi, naskah yang best, director yang best, platform yang bagus, then only I buat. But as long as I tak rasa benda tu akan translate into the time, effort dan juga tinggal anak dan suami tu, kalau tak berbaloi, then I tak rasa I nak buat. Itulah. So I'm really choosy lah sekarang. Kenalah sejak bergelar ibu. So kita dah pergi retrospect pula. Lupa pula sis nak tanya kan. Sebab hari ni kita nak berborak banyak juga pasal financial lah. Ini financial. Pasal how you simpan duit dan sebagainya. Okay. So sekarang ni zaman study, zaman bekerja. Sekarang ni bekerja, I nak jadi mancik bawang sikit. Gaji habis banyak buat apa? Kuat lah bawang ni. Ni bawang besar, bawang merah, bawang putih. Minum kopi. So selalu perbelanjaan Uyaina selalu banyak habis ke mana? Now, lepas dah kahwin, more kepada perbelanjaan peribadi tu ya, rumah pun ya, dan anak. Sebab Burhan dia tak breastfeed, so dia memang formula milk. So sebenarnya susu, pampers itu je pun dah banyak. I think young parents mungkin lah yang sekarang macam nak tambah anak, wait a minute. Sebab these are among the factors yang you kena take into consideration. Bukan saja susu, bukan saja pampers, duit hospital, and then nanti kalau dia dah besar sikit, you nak hantar dia masuk play school ke apa ke. So all of this, it involves financial planning. My financial punya rule simple je. You don't spend the money that you don't have. Sebab sekarang ada credit card lah, ada apalah. I memang guna credit card. But
kalau you tak ada duit tu, you jangan guna. Faham. Number 2, you only spend on the things that you want. Okay, benda yang you nak. Kalau you dah masukkan dekat tempat-tempat for savings, investments dan benda-benda yang sepatutnya terlebih dahulu, you dah settle all your commitments terlebih dahulu, you dah bayar your insurance for the year, you dah bayar you punya medical card for the year, you dah settle semua benda ni, dah settle semua benda, Barulah you dah settle splurge. your zakat for the year, Wah, Alhamdulillah, then sis. only. Sebab baru buat semua benda tu bulan 12 ni. Faham. Betul sih. Yes, dah settle semua benda ni. Mari. Baru. Okay. So that's my rule of financial. It's very Right. simple. Expenses sebelum dan selepas kahwin definitely lain lah Nani. Betul. Kalau medical card dulu kita fikir kita je. Ini dah kena fikir anak. Lepas tu kita dah kena ada life insurance lah, macam jual agent, insurance kan? agent. Tapi Sila these are- hubungi. Tapi these are the things yang sangat-sangat penting guys. That's Inilah benda yang kita kena cakap bila kita sentuh soal financial. You tak boleh simpan sahaja duit you, simpan semata-mata, okay, without actually spending it and investing in the right place. You kena tahu benda ni, you kena buat benda-benda ni. So kita orang financial, first is definitely investment and savings, Right. and then on the expenses, expenditure, benda semua. You come from a family yang single mom kan? You memang tengok ke? Like, you are very sangat ada plan dan sebagainya. Tu memang you tengok your mother macam tu ke macam mana? Tak, dia dan tak juga sebab my mom is a housewife. Was and still is. I see. Daripada dulu sampai sekarang. My late father was a Navy, tapi umur tak panjang, meninggal waktu umur 35 tahun. Yang ya, sama umur dengan arwah abang yang meninggal last year, sama ya. umur. So, bila I tengok my mom macam tu, of course lah, dia ada pencen, dia ada, orang ingat tak payah kerja tak apa sebab ada pencen. But to raise 4 kids alone, it's not an easy thing. So, I bila bab financial ni, I sangat-sangat particular. Sebab tu I takkan spend benda yang I tahu I tak mampu. I tak adalah macam nak tunjuk ke apa ke. What I wear, it's what I work hard for. Macam tu. Ya, tapi zaman belajar tu lah Nani. I rasa kalau tak ada duit scholarship tu, I tak tahu lah macam mana I nak survive. So masa tu honestly. memang your mom memang tak bagilah. Bila I dah dapat scholarship, I langsung tak minta. Susah macam mana sekalipun, I takkan minta. Walaupun I anak bongsu, kiranya I ni tanggungjawab terakhir my mom yang macam abang I semua dah belajar, abang I belajar tu. Tapi I know susah dia tu macam mana. My mom nak survive, kita orang sampai dulu hari-hari, you know, makan pun bercatu lah kiranya. Sebab abang I belajar luar negara juga. Abang I nombor 2 pun ambil course yang agak tinggi juga. My sister pun belajar juga. So, in a way you jadi matang cepat tau. Betul? Kalau you tak sedar lagi, tu tak tahulah. So I membesar dengan environment yang macam tu. Wow, tapi yelah your mom was very lucky sebab anak-anak dia semua mostly memang dapat scholarship dan sebagainya. Alhamdulillah. Okay, you as a parent sendiri, anak you, adakah you Aina rasa macam okay, I memang kena buat sempanan ke ataupun you pun rasa macam tak apalah, mungkin Orhan akan dapat scholarship. Dapat tak dapat itu belakang cerita. But I rasa as a parent for now, macam tu lah I cakap, kita orang punya, I dengan Syahiran, kita orang punya life insurance, itu bukan untuk kita orang. Itu kalau kita orang tak ada, nak tinggalkan kepada siapa? Itu antara kita orang punya financial planning juga. Lepas tu untuk Orhan punya pendidikan, SSPNI, untuk tabung haji, dah daripada sekarang kita orang dah start buat. And then daripada sekarang juga kita orang macam monthly tu masuk duit kat dia. Tak payah banyak pun tak apa. Tapi you imagine kalau you collectively and cumulatively you accumulate duit yang you simpan kat dia tu over the years, by the age of 18 dah berapa banyak dah dalam account dia. So kita orang make it a point yang macam 200, masuk lah, 200 masuk lah, ada lebih 500, masuk lah. Macam tu. Setakat yang mampu. Faham? Sebagai young parents, ada tak orang yang betul-betul pernah explain dekat Aina berkenaan dengan macam mana nak menabung untuk anak-anak untuk pendidikan? Benar tak? Ada tak orang yang betul-betul explain dekat you? Betul-betul explain tidak, tapi my sister-in-law Kak Tini, okay, dia sebab dia, I rasa dia pun background accountancy. She study accountancy waktu belajar dulu. So dia yang bagi tahu Yana pasal SSPNI. Dia yang bagi tahu Yana pasal start young for your kids apa semua, supaya bila dia orang reach a certain age, dia orang dah ada this much amount of savings for their education. Benda-benda macam ni. Kita sebagai apa yang kita boleh buat, level kita sekarang ni, of course kita nak memberikan advokasi. So hari ni Aina, I akan kenalkan you. Tiba-tiba macam nak join macam nak ajak join apa je
kan. Tapi hari ni kejap lagi kita akan pick up seorang ni yang akan memang bagi dekat kita berdua lah lebih detail, lebih maklumat berkenaan dengan kewangan yang berkaitan dengan saving untuk anak-anak punya pendidikan lah. I suka topik-topik macam ni. Let's So go. I dah WhatsApp dah dia, I dah message ke? dah orang ni. Kejap lagi kita nak datang ambil dia, pick up dia dan dia akan explain dengan kita macam mana agaknya sebab I'm sure Uyana pun mesti banyak sangat soalan nak Definitely, tanya. So kita on the way lah, kita nak pick up seseorang itu untuk berbual dengan kita berkenaan. So, I kena duduk belakang ke? Taklah duduk sini, nanti kita sini. Sembang macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa masuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Uyana, ini Puan Wan daripada BTPN. Khabar? Okey, Puan Wan. Ya, saya. Busy ke? Biasalah tu. Tapi tak apa. Untuk Nani, untuk Uya, Yeay. kita ada masa. Okey, jom kita nak pergi mana ni? Jom. Terima kasih tau Puan Wan sudi join kita orang untuk berjalan-jalan pada hari ini, Bersiar-siar. bersiar-siar. Okey. Alhamdulillah. Berjaya. Berjalan juga kita. Okey, dia memang selalu begitu ya. Okey Puan Wan. Apa nak tanya tu? Kita orang tadi ni bukan apa. Saya dengan Raina memang kita tengah bincang-bincang berkenaan dengan kewangan, simpanan dan sebagainya. Raina dulu dia dapat scholarship. Alhamdulillah. Saya peminjam PTTN yang dah habis bayar. Cireng. Mungkin Puan Wan boleh kongsikan lah kan. Apa agaknya lagi berkenaan dengan simpanan PTPTN ni? Adakah produk-produk baharu yang Puan Wan nak share, especially dengan Uyana? Sebab Uyana ni dia young parent. Kita lah boleh lah young lah ni. Dua-dua lah ya? Young. Okey, PTPTN ni saya rasa semua orang dah kenal kot. Semua dah kenal. Ditubuhkan pada tahun 1997 dah bantu ramai pelajar nak menyambung pengajian. Betul? Okey, cuma simpan PTPTN ni ada satu lagi fungsi. Sebelum ni kita bagi pinjaman. Fungsi yang satu lagi tu kita menyediakan satu produk simpan SSPN supaya ibu bapa boleh merancang kewangan menyimpan untuk anak bagi tujuan pendidikan tinggi. Sesuai untuk ibu-ibu muda lah yang ada anak kecil. Okey. Kenapa perlu simpan melalui simpan SSPN ni? Sudah tentu produk ni memang produk yang disediakan oleh kerajaan lah. Kita nak ibu bapa mempunyai perancangan kewangan daripada anak-anak kecil lagi supaya bila anak-anak dapat sambung belajar nanti tak perlulah meminjam. Maknanya mengurangkan beban untuk membayar balik. Saya nak share kat sini kenapa perlu simpan dalam simpan SSPN sebagai perancangan kewangan untuk ibu-ibu muda, untuk mak-mak, untuk ayah-ayah, untuk anak-anak. Sebab simpan SSPN ni banyak kelebihannya, banyak keistimewaannya yang disediakan. Okey, kalau nak tahu kan, simpan SSPN ni merupakan satu-satu produk simpanan kat Malaysia ni yang ada pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan maksimum RM8,000 setahun. Jadi kalau nak jimat bayar cukai amat sesuai lah. Sebab produk-produk lain tak ada. Dan untuk makluman, insentif ni, pelepasan cukai ni telah dilanjutkan sehingga tahun 2024. Bulan berapa tu? 2024 sehingga 31 Disember lah. 1 year lah. 1 year lah. Okey, jadi itu yang pertama. Saya rasa amat menarik. Dan yang kedua adalah simpan SSPN ni dia ada dividen. Dividen yang begitu kompetitif. Kalau kita tengok pada tahun sebelum-sebelum ni memang amat kompetitif dan tinggi berbanding produk-produk simpanan lain di pasaran. Dan yang ketiga, kita ada juga gas sepadan. Okey, gas sepadan ni memang disediakan untuk ibu bapa yang kurang berkemampuan. Okey. Maknanya dia ibu bapa kurang berkemampuan tapi berhasrat menyimpan dalam simpan SSPN, kita tawarkan gas sepadan. Di mana ibu bapa yang pendapatan tidak melebihi RM4,000 sebulan layak memohon gas sepadan ni secara percuma. Secara percuma, dia tak perlu bayar balik. Maksimum satu keluarga tu RM10,000. Apabila anak diterima masuk ke mana-mana IPT yang diiktiraf oleh kerajaan. Dan yang paling best sekali, simpan SSPN Prime ni, dia ada perlindungan takaful percuma kepada pendeposit. Pendeposit tu ibu atau bapa lah. Jadi perlindungan takaful percuma ni apabila simpanan mencecah
RM1,000 dah ke atas secara automatiknya pendeposit dilindungi takaful. Oh, Dolar to dolar, ringgit ke ringgit. Oh. Kalau apa-apa berlaku kepada pendeposit, Ya, akan ada perlindungan takaful secara percuma. Lepas tu dia dollar to dollar lah. Kalau Dollar kita to dollar. simpan RM10,000 contohnya, dia akan Contohnya- compensation dia RM10,000, betul? Betul. Katakan simpanan RM50,000 lah. kata. RM50,000 lah. Wah, banyak tu. Oh, banyak. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. RM50,000. Tiba-tiba berlaku yang tidak diingini, kemalangan dan berlaku kematian kepada pendeposit. Duit itu simpanan itu akan digandakan RM50,000 percuma. Bukan dapat 5. Jadi dah simpanan dah RM50,000 tadi, perlindungan takaful dah RM50,000. Jadi dapat Dapatlah RM100,000 yang akan kita berikan kepada anak. Duit inilah Waris anak akan lah, guna waris ya. Dan Bila duit tu? inilah jika bila pendeposit meninggal, dia boleh buat tuntutan kepada PTPTN lah, menyatakan bahawa pendeposit dah meninggal dan perlu ada dokumen-dokumen sokongan lah. Jadi maknanya automatik selepas dah buat permohonan, automatik anak itu tadi akan dapat. akan dapat Betul. dolar tu dolar, ringgit ke ringgit. Wah, the more reason nak kena. Ya, premium ni dibayar oleh PTPTN. Kita tak potong daripada duit simpanan pendeposit pun. Jadi duit inilah yang anak-anak akan guna untuk menyambung pengajian. Maknanya tak adalah anak-anak bila dah kehilangan orang tersayang, at least ada jaminan untuk mereka. Sediakan payung sebelum hujan. Sekarang ni kita tengah hujan tau guys. Saja nak cerita. Puan, kadang-kadang kan Ya. setengah orang Mm-mm. selagi belum ditimpa musibah, selagi belum berada dalam kesusahan, tak rasa ada kesedaran nak mula menyimpan ni. Betul. Puan rasa apa antara tips berguna yang puan boleh bagi untuk mula menabung? Okey, kita ambil contoh lah Masa awal tahun 2000 kan, 2020. Siapa sangka negara kita dan dunia pun dilanda pandemik COVID Siapa sangka? Kita pun terkejut pada masa tu. Dan pada masa tu kita PKP PKP. Saya ingat 18 Mac. Ya, 18 Mac. Memang tarikh yang memang Sehari patut sebelum kita birthday ingat. saya Oh my god. Tiba. Okay. Lepas tu? Jadi kita rasa pada tu ramai orang yang hilang pekerjaan, Betul. yang hilang punca pendapatan. Jadi di sinilah simpanan itu amat penting untuk meneruskan kehidupan. Sebab itu dalam tip kita menyimpan ni, sekurang-kurangnya kita kena ada simpanan sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan. Bila ada berlaku kecemasan, kita ada simpanan dalam 6 bulan untuk meneruskan kehidupan. Sebab kalau kita tengok ada satu kajian lah yang dibuat melalui kajian literasi kewangan Malaysia pada tahun Ringgit Plus pada tahun 2022. Untuk tempoh 5 tahun akan datang, kedudukan kewangan rakyat Malaysia akan berada dalam keadaan yang terburuk. Wah, 5 tahun akan datang. Sebab apa tahu? 5 tahun Puan? 5 tahun akan datang. Kajian tu dibuat pada tahun 2022 lah. Jadi kenapa? Sebab rakyat Malaysia ni kurang dari segi aliran tunai dia. Kurang dia buat menyimpan. Sebab hasil kajian tersebut kita didapati 70% rakyat Malaysia tak mampu pun nak menyimpan RM500 sebulan ataupun memang tak pernah menyimpan pun. Jadi inilah antara perkara-perkara yang PTPTN lihat. Kita perlu ada produk yang boleh dimiliki oleh rakyat Malaysia, maknanya mampu simpan. Sebab tu simpan SSPN ni kalau kita tengok boleh menyimpan serendah RM20 pada bila-bila masa. Itu simpan SSPN Prime. Satu lagi produk kami simpan SSPN Plus. Boleh menyimpan serendah RM30. Kalau RM30 tu orang kata RM1 satu hari kan. Jadi sebenarnya simpan SSPN ni memang dah direka untuk semua golongan, sama ada pendapatan tinggi atau pendapatan rendah. Okey, tapi Cok, adakah kedua-dua produk ni hanya untuk pendidikan sahaja? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Ia boleh menyimpan untuk pendidikan dan juga untuk tujuan-tujuan lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi tujuan kita PTPTN ni sudah tentu untuk pendidikan lah. Sebab kita untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Okey. Sebab kita nak mengelakkan kalau boleh akan datang. Kita nak anak-anak ni bila dapat masuk universiti dia tak meminjam dah dengan PTPTN. Sebab ia dah ada simpanan. Kalau nak pinjam pun boleh lah dalam keadaan yang rendah, yang sikit. Faham.
tak bergantung semata-mata kepada pinjaman. Faham. Tapi kan Puan, kalau banyak pun aku tanya. Tak apa, boleh. Memang nak Bila tahu. nak dapat peluang ni? Kita ni tengah-tengah jalan ni. Kan kita simpan untuk pendidikan anak-anak kita. Okay, by the age diorang nak masuk universiti tu, alhamdulillah dapat scholarship dan sebagainya. Jadi duit simpanan dalam PTPTN tu Boleh dikeluarkan. boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan dengan dividennya sekali. Sebab simpan SSPN ni boleh dikeluarkan pada best. bila-bila Saya masa suka. pun. Cepat simpan pinjam pula. Okey, jadi macam mana kita nak menanam budaya menabung ni di kalangan masyarakat Malaysia dan di kalangan ibu bapa? Okey. Dekat sini ialah kalau secara rela senang cerita kan. Betul. Ada kena paksa. Kalau secara rela tu mungkin kita boleh simpan masa anak-anak masih kecil. Sebab simpan SSPN ni anak umur 1 hari pun dah boleh buka akaun. Belum ada MyKid pun boleh? Kena ada. Okey. Maknanya Faham. tunggu Janji ada daftar MyKid kena ada. lah. Kena ada lah. Wajib ada kan? Wajib ada lah. Nampak Jadi MyKid. Jadi itu tip kita yang pertama lah. Tip yang kita yang kedua, kita mesti simpan di tempat-tempat yang memberi pulangan. Baik. Yang bagi pulangan, maknanya duit tu akan berganda lah. Beri pulangan dan selamat. Jadi semua produk yang Puan sebutkan tu ada dividen, ada pulangan. Ada dividen, ada pulangan yang begitu baik sekali yang pernah kita tawarkan. Dan paling penting adalah dipercayai. Ya. Betul, sebab kadang-kadang kan Puan, all these investments kan, dia dengar terlalu indah. Too good to be true. Dan kita pun terjebak, kita pun invest dan sebagainya. Akhir-akhirnya kita lebih rugi daripada untung sebenarnya. So bila ada outlet ataupun platform yang macam ni seperti PTPTN dengan produk-produknya yang pertama sekali boleh dipercayai dan pasti ada pulangan dan dividen tu yang you know apa yang invest tu berbaloi. Itulah Yana. Best tak? Macam-macam input kita dapat hari ni, especially banyaknya kebaikan kalau kita buat simpanan dengan PTPTN. Betul. Puan free ke lepas ni nak ajak kopi-kopi pula? Boleh, tak ada kita on the masalah. way. Boleh. Sampai Hari ni petang kan ada saya free. driver. Ada orang bawa kita, apa salahnya? Interrogate Puan kau-kau. Okey, boleh. So actually saya pun sangat berbesar hati sebab apa, dapat banyak juga input daripada Yana sendiri. I think banyak young parents yang boleh belajar banyak, especially on yelah betul-betul ada kewangan ni, memang kita kena betul-betul planning sebaik-baiknya. So Yana, don't be apologetic for being a very strict planner. Itu sangat-sangat baik sebenarnya. I learn a lot from you. So thank you so much Yana sebab join hari ni, dan juga terima kasih banyak kepada Puan Wan. Thank you Puan. Sama-sama. Lain kali boleh bawa jalan lagi. Of course. Suka duduk belakang je. Ya. Terima kasih banyak Puan. So semoga semua penonton kita hari ini pun dapatlah banyak sangat input yang sangat berguna, especially young parents out there. Jadi dengan itu thank you so much, especially yang join kita daripada awal sampai habis rancangan ini bersama-sama saya Nani Roslan dan juga Yana Arsyad. thank you so much dengan Hijab Bista pada hari ini. Stay safe. Stay safe everyone. Dan mula menabung. Yes. So bye semua. Bye. Mama kena bye dekat ni. Bye. Bye. Simpan jaminan masa depan. Dia ada closing dia. Lagi sekali. Kita together lah. Okey. 1, 2, 3. Simpan jaminan masa depan.